Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafa'kan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam memahami kehendak-kehendak Allah seperti yang diperintahkan kepada kita, yang disuruh kita untuk melaksanakannya melalui kalam Allah Al-Quranul Karim dan lidah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-80 daripada surah Al-Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Yang bermaksud, engkau lihat banyak dari mereka menjadi orang-orang kafir, menjadikan orang-orang kafir musyrik itu teman rapat mereka. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka sediakan bagi diri mereka pada hari akhirat kelak, iaitu kemurkaan Allah menimpa mereka dan mereka pula tetap kekal di dalam azab neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalam telah saya jelaskan serba sedikit maksud ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang realiti yang pernah berlaku ataupun yang telah pun berlaku sebelum atau kepada orang-orang atau terhadap golongan Yahudi Bani Israel, sama ada ketika zaman para rasul dalam kalangan Bani Israel dahulu maupun Yahudi atau Bani Israel yang ada bersama-sama sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini, seperti juga dalam ayat yang sebelum ini, Allah menjelaskan bagaimana teruknya atau buruknya perangai datuk nenek moyang mereka dahulu yang tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Begitulah juga akan engkau dapat lihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan tara katsiran minhum, engkau akan dapat lihat. Engkau di sini merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat siapa? Melihat golongan Bani Israel yang sezaman denganmu. Apa perangai mereka? Yatawallawna alladhina kafaru, menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman rapat mereka, sekutu mereka dalam menjejaskan atau dalam usaha mereka untuk melakukan pelbagai penentangan terhadap Islam dan umat Islam, berpunca daripada penyakit hasad yang meliputi ataupun yang menguasai hati-hati mereka, menguasai jiwa mereka. Mereka terlalu hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dahulu lagi. Maka mereka tidak mengiktiraf Rasulullah sebagai Rasul akhir zaman yang dimuliakan Allah, yang telah pun diperkenalkan oleh Allah di dalam At-Taurah dan Al-Injil. Akhirnya mereka sanggup untuk bersepakat untuk bersekutu dengan orang-orang kafir yang menjadi musuh
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan musuh kepada para sahabat Nabi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka jelas kepada kita walaupun Yahudi ini sebahagian daripada ahlul kitab, sebahagian daripada umat yang diturunkan kitab suci kepada mereka, yang terdedah kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan golongan musyrikin yang menyembah berhala. Namun dalam penentangan, dalam memusuhi Islam dan umat Islam dan Nabi kepada umat Islam, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu menjadi satu kumpulan yang sama. Tidak kira sama ada ahlul kitab ataupun musyrikin penyembah berhala, dalam hal memusuhi Islam dan umat Islam, mereka bersatu, mereka bersepakat, mereka bersekutu dan sebagainya. Dan itulah yang dapat kita saksikan dulu, kini dan selama-lamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan Allah menempelak perangai orang Yahudi ini atau ahlul kitab ini atau Bani Israel ini. Allah menyatakan labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabihum khalidun. Alangkah buruknya perbuatan mereka itu, perbuatan mereka dalam bersekutu dengan musyrikin. Dan Allah jelaskan apakah yang akan menimpa mereka nanti, kesan daripada perbuatan itu. Alangkah buruknya destinasi yang akan mereka tuju nanti di akhirat, kerana mereka bersama-sama dengan musuh-musuh Allah menentang agama Allah, menentang Rasul utusan Allah. Bermaksud alangkah buruknya perbuatan mereka terhadap diri mereka sendiri, berupa kata-kata dusta, berupa perbuatan-perbuatan keji yang dengannya menyebabkan mereka berhak untuk mendapat ansakhitallahu alaihim, mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin muslimat sekalian, perlu kita faham dan perlu kita hayati bahawa kita bukan membenci semata ataupun secara sembrono. Bukanlah begitu kita membenci golongan Yahudi ini tanpa sebab dan tanpa alasan. Kita mengutuk mereka, kita mengeji mereka, kita mengecam mereka. Bukan kita yang mengecam mereka, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah pun mengecam mereka, menyelar tindak tanduk mereka, melaknat mereka dengan nas Al-Quran, dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud kita mengecam mereka bukan kerana nama mereka Yahudi atau keturunan mereka Yahudi, tetapi kerana perbuatan mereka, pegangan mereka, pendirian mereka, tindak tanduk mereka yang menyebabkan mereka dihina, bukan oleh kita tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu telah dijelaskan secara panjang lebar di dalam Al-Quranul Karim yang telah kita lalui bersama dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran untuk golongan Nasara, dan surah-surah lain, termasuklah dalam surah Al-Ma'idah yang sedang kita teliti bersama ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka perbuatan mereka ini menyebabkan mereka dimurkai Allah, dan Allah mengatakan wa fil adzabihum khalidun, dan mereka akan kekal di dalam azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Agaknya Yahudi, golongan Yahudi yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mendengar ayat-ayat yang seumpama ini, alangkah kerasnya hati mereka jika mereka tidak tersentap atau tersentak dengan celaan yang sebegini rupa. Tidakkah mereka ingin kembali kepada agama Allah dengan memeluk Islam? Ya, memang ada dalam kalangan mereka yang memeluk Islam, seperti Sayyidina Abdullah bin Salam dan yang lain-lain, termasuklah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita Yahudi iaitu Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka sebagai umat Islam yang membaca Al-Quran, yang berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran, maka kita perlukan suatu pandangan yang jelas
bahawa pandangan kita adalah pandangan Allah dan Rasul. Bermaksud bagaimana Allah dan Rasul melihat golongan Yahudi Bani Israel ini, begitulah pandangan kita. Maka jangan kita beralih ataupun jangan kita terkeluar daripada kerangka pemikiran yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hatta dalam kita melihat siapakah musuh kita yang sebenar. Dalam menilai yang mana intan, yang mana kaca, jangan kita melihat musuh sebagai kawan dan kawan sebagai musuh. Dan itu pasti tidak akan berlaku jika kita menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai penentu kerangka pemikiran, pendirian, kefahaman kita terhadap apa juga yang berlaku pada hari ini di hadapan mata kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat apakah perkara-perkara atau faktor-faktor yang menyebabkan golongan ahlul kitab yang fasik ataupun yang kafir ini sanggup untuk bersekutu dengan golongan musyrik, sanggup untuk bersatu padu dalam memerangi umat Islam. Allah berfirman dalam ayat yang ke-81 daripada surah Al-Maidah ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhadhuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Bermaksud sekiranya mereka beriman kepada Allah dan kepada Nabi serta apa yang diturunkan kepadanya, nescaya mereka tidak menjadikan orang-orang musyrikin itu sebagai teman rapat. Akan tetapi kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang fasik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimah kanu dalam ayat ini merujuk kepada golongan yang ramai daripada ahlul kitab, iaitu golongan Yahudi yang terbawa-bawa oleh kebencian dan kedengkian terhadap Nabi SAW. Kedengkian dan kebencian kepada pengikut-pengikut Rasulullah SAW, para sahabat, sehingga mereka sanggup untuk menjadikan orang musyrikin, orang kafir sebagai rakan sekutu mereka dalam memusuhi Allah, dalam memusuhi Rasulullah dan juga orang Islam. Adapun kalimah an-nabi, walau kanu yu'minuna billahi wan nabi, kalimah an-nabi di sini dimaksudkan ialah Nabi Musa alaihi salam. Wa ma unzila ilaih, iaitu kitab At-Taurah. Kerana konteksnya ialah, perbahasannya ialah bagaimana menceritakan tentang golongan kafir dalam kalangan Bani Israel, mana dalam kalangan Yahudi yang mendakwa bahawa mereka adalah atba'u Musa, mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Dikatakan juga yang dimaksudkan dengan an-nabi di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang dimaksudkan dengan wa ma unzila ilaih ialah Al-Quran. Membawa maksud sekiranya golongan Yahudi itu beriman dengan Allah dengan iman yang benar, dan beriman dengan nabi mereka iaitu Nabi Musa alaihi salam dengan iman yang benar, juga beriman dengan At-Taurah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dengan iman yang benar, maka mereka adalah sebenar-benarnya orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Jika begitu keadaannya, mereka akan berhenti dan tidak sanggup untuk bersekutu dengan orang-orang kafir, untuk berteman rapat dengan orang-orang kafir, kerana ia merupakan suatu yang diharamkan secara pasti di dalam At-Taurah dan di dalam semua syariat yang diturunkan Allah kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Maka apakah cerita selanjutnya? InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.